Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan majlis penutupan rasmi Kejohanan Kemahiran Menembak Antarabangsa Brunei BISAM kali ke-11 dan mesyuarat retreat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang bersidang di Magellan Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk perkembangan terbaru pesawat penerbangan Malaysia MH370 yang hilang pada Mac tahun lalu. MH370 diisytiharkan secara rasmi sebagai kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa. Seterusnya, pengagihan pakej bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di wilayah Narathiwat Thailand dan Indonesia menerima bekalan daging lembu dan wilayah Kumamoto berada di Jepun. Bersama Hajah Haminah Duraman untuk mengikuti laporannya. Kejohanan Kemahiran Menembak Antarabangsa Brunei BISAM kali ke-11 yang diadakan selama 11 hari berakhir secara rasmi pada 31 Januari lalu berangkat menyempurnakan pengurnian hadiah dan penutupan rasmi kejohanan tersebut ialah Kebawah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan Dani di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia di Kompleks Padang Tembak Binturan, Penanjung Garrison, Tutong, dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Sirat dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang dimuliakan Pendatuk Pekan Jaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Tawih bin Abdullah. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Di majlis penutupan ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung berangkat ke tapak tembak 350 meter lapang sasar Galeri 1 bagi menyaksikan perlawanan akhir menjatuhkan piring besi rifle antara pasukan Brunei ABDB dan Tentera Nasional Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyertai perlawanan menembak pistol kategori VVIP Novelty. Persembahan demonstrasi senjata juga disembahkan oleh pasukan tentera Kesultanan Oman, Indonesia, Malaysia, China dan pasukan polis di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah kepada para pemenang menembak pistol kategori VVIP Novelty yang dimenangi oleh kumpulan H diketuai oleh Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Wardi bin Haji Abdul Latif. Pasukan A yang diketuai sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia memenangi tempat kedua, manakala tempat ketiga disandang oleh pasukan B yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurnian Piala Sultan kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Johan keseluruhan iaitu Pasukan Tentera Nasional Indonesia. Naib Johan disandang ABDB selaku Pasukan Negara Brunei Darussalam A dan tempat ketiga dirangkul oleh ABDB selaku Pasukan Negara Brunei Darussalam B. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyempurnakan penutupan rasmi Kejohanan Kemahiran Menembak Antarabangsa Brunei BISAM ke-11. Kejohanan BISAM ke-11 disertai oleh 478 anggota tentera mewakili angkatan-angkatan tentera dan pertahanan dari Australia, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, New Zealand, Kesultanan Oman, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh kontingen A, B, ABDB serta kontingen C, pasukan polis di Raja Brunei. Menteri-Menteri Luar ASEAN bersetuju melaksanakan sepenuhnya garis tindakan bagi ketiga-tiga pelan tindakan komuniti ASEAN secepat mungkin ke arah penubuhan komuniti ASEAN hujung tahun ini. Persetujuan tersebut dicapai pada mesyuarat retreat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang bersidang di Magellan Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti almarhum Sultan Haji Mat Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Ambassador Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, berangkat menyertai menteri-menteri luar dan para pegawai kanan dari negara anggota ASEAN serta Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Datuk Seri Anifah Haji Aman antara lain membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan komuniti ASEAN, penelitian akhir visi komuniti ASEAN pasca 2015, isu-isu serantau dan antarabangsa. Pesawat penerbangan Malaysia MH370 yang hilang pada Mac tahun lalu telah diisytiharkan secara rasmi sebagai kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa dan kesemua 239 penumpang dan anak kapal di dalamnya terkorban. Bagaimanapun, Kerajaan Malaysia menegaskan pencarian pesawat berkenaan masih merupakan satu keutamaan. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Azharuddin Abdul Rahman berkata, Malaysia komited untuk meneruskan segala usaha bagi menjawab persoalan kepada tragedi malang ini dengan kerjasama berterusan dan bantuan dari kerajaan China dan Australia. Pesawat penerbangan Malaysia MH370 hilang pada 8 Mac tahun lalu ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Operasi mencari dan menyelamat meliputi Laut Cina Selatan, Selat Melaka, Laut Andaman dan Lautan Hindi. Berdasarkan analisis semua bukti yang ada, penerbangan MH370 berakhir di selatan Lautan Hindi. Pesawat berkenaan disimpulkan kehabisan bahan bakar di kawasan yang tertentu di selatan Lautan Hindi. Kerajaan Malaysia mengakui pengumuman kemalangan MH370 ini amat sukar diterima oleh waris keluarga penumpang. Namun adalah penting untuk waris keluarga meneruskan kehidupan seperti biasa. Malaysia Airlines akan melaksanakan tanggungjawabnya berhubung hak pampasan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Para penduduk yang terjejas akibat banjir di wilayah Narathiwat menerima sumbangan sebanyak 3,900 pakej bantuan dari Raja dan Permaisuri Thailand. Pengarah Istana Lieutenant Colonel Wichai Chai Mongkol diarahkan untuk mengagih-agihkan sumbangan tersebut kepada para penduduk di 13 buah daerah yang terjejas. Hujan lebat yang turun selama beberapa hari menyebabkan kejadian banjir apabila Sungai Kolok di sempadan telah melepasi tebing mengakibatkan rumah-rumah tepi sungai di kedua-dua belah sempadan ditenggelami air. Selain Narathiwat, beberapa wilayah lain di selatan Thailand juga diisytihar zon bencana. Sungai Patani juga melepasi tebing mengakibatkan banjir di daerah Muing sekaligus menjejaskan lebih 500 buah rumah. Seorang kanak-kanak dilaporkan meninggal dunia akibat lemas di Patani. Pasukan bertindak bencana telah menghantar bantuan kemanusiaan kepada keluarga yang terjejas dan memindah mereka ke zon perlindungan. Beberapa buah sekolah di Yala dan Songkhla ditutup sementara ketika banjir masih berterusan. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dalam pada itu juga mengarahkan tentera untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir dan melahirkan sokongan moral kepada para penduduk yang terjejas akibat bencana banjir. Para pegawai dari wilayah Kumamoto, Barat Daya Jepun menganjurkan satu majlis bagi memperkenalkan daging lembu Jepun kepada Indonesia. Kerajaan Indonesia mengharamkan import daging dari Jepun sejak tahun 2001 berikutan wabak penyakit kuku dan mulut dan BSE. Namun, pengharaman tersebut ditarik balik pada November tahun lalu. Penghantaran pertama daging lembu dari wilayah Kumatomo ke Indonesia adalah seberat 1.2 tan. Kira-kira 200 pemilik restoran di Jakarta dan pihak-pihak yang berkaitan menyertai majlis pengenalan ini pada 20 Januari lalu di mana mereka disajikan dengan wagyu atau daging lembu Jepun. Seorang pemilik kedai di Jakarta berkata daging lembu tersebut sangat sedap dan berhasrat untuk menggunakannya di restorannya. Kerajaan wilayah Kumatomo dalam pada itu berharap dapat meningkatkan ekspor daging lembu ke Indonesia sehingga 40 tan setiap bulan.
Audio Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan bahan-bahan berita menarik yang lain. Antaranya pasar orkid dibuka di sepanjang jalan berdekatan rumah kerajaan di Bangkok sebagai sebahagian daripada projek kerajaan bagi pembangunan orkid yang berkualiti. Di Singapura pula, sekolah Pathlight mengadakan pameran seni pertama hasil pelajar autisma. Persembahan kebudayaan Cina di Laos, Halong Bay di Vietnam diisytiharkan tapak warisan dunia dan pertunjukan ubah suai kereta menarik tumpuan para penggemar kereta di negara Brunei Darussalam. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Hajah Haminah Duraman. Pasar orkid dibuka sepanjang jalan berdekatan rumah kerajaan di Bangkok sebagai sebahagian daripada projek kerajaan bagi pembangunan orkid berkualiti. Projek dikendalikan bersama Kementerian Pertanian dan Koperasi dan Sekretariat Perdana Menteri. Ia dibuka rasmi oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Majlis perasmian dihadiri oleh para diplomat asing, Persatuan Perhotelan Thailand, Persatuan Restoran Thailand dan pertubuhan-pertubuhan lain. Pasar ini dibuka pada hari Isnin sehingga Rabu bermula dari 9 pagi hingga 6 petang selama 3 bulan. Perdana Menteri berkata pasar ini merupakan usaha untuk menyelesaikan masalah pemasaran peladang dan pada masa yang sama meningkatkan daya saing orkid Thailand ke peringkat antarabangsa. Thailand merupakan pengeksport orkid kedua terbesar dunia selepas Belanda yang menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 3 bilion baht setahun. Kini kerajaan Thailand berhasrat untuk menjadi pengeksport orkid terbesar di dunia. Peladang orkid digesa supaya meneruskan usaha mereka untuk meningkatkan dan mempelbagai tanaman orkid berkualiti tinggi di samping mewujudkan rangkaian antara kedua-dua pengeluar orkid dan peniaga. Perdana Menteri juga mendedahkan ilham untuk membuka pasaran orkid terapung, Orchid Floating Market, untuk mempromosi budaya dan kehidupan tradisional Thailand. Dalam perkembangan lain di Singapura, Sekolah Pathlight yang memberi fokus kepada autisma mengadakan pameran seni awam yang pertama. Pameran bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kebolehan individu yang mengidap autisma. Pameran yang berlangsung di Fullerton Hotel mempamerkan hasil kerja 17 pelajarnya yang berusia antara 12 dan 21 tahun. Penganjur berkata hampir 60 karya seni dipamerkan, separuh daripadanya untuk dijual. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pada 29 Januari hingga 2 Mac depan. Persembahan kebudayaan dari wilayah Yunnan, China di Dewan Persidangan Kebangsaan Laos baru-baru ini menerima sambutan menggalakkan dari penduduk tempatan dan asing. Dengan kejayaan persembahan ini, ia dapat membantu menggalakkan pertukaran budaya antara China dan Laos. Persembahan ini dikendalikan oleh Bahagian Kebudayaan Wilayah Yunnan melalui kerjasama antara Kedutaan Besar China di Laos dan Kementerian Penerangan Kebudayaan dan Pelancongan Laos. Persembahan kebudayaan ini merangkumi nyanyian, tarian akrobatik dan pertunjukan silat mata. Ia disaksikan oleh para pegawai peringkat tertinggi Laos, duta-duta dari negara asing serta penduduk Laos dan China. Lagu-lagu yang dipersembahkan juga mengisahkan tentang ikatan persahabatan yang wujud antara Laos dan China. Halong Bay merupakan sekumpulan pulau kecil yang terkenal di wilayah Quang Ninh, Vietnam. Dengan saiz berbeza, pulau ini memiliki batu kapur dan gua yang besar. Salah sebuah gua yang menakjubkan ialah Gua Go Dao yang baru saja ditemui baru-baru ini. Vietnam yang baru-baru ini menjadi tuan rumah pertandingan kuis ASEAN peringkat serantau kali ke-6 telah menganjurkan lawatan pendidikan untuk para peserta pertandingan ke Halong Bay. Lanskap alam semula jadi Halong Bay memukau para peserta ketika melawat kawasan ini. Disebabkan keindahan alam semula jadinya, Halong Bay telah diisytihar sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1994. Halong Bay terletak kira-kira 165 km dari Hanoi.
ibu negara Vietnam. Jika suatu hari nanti Auda berkesempatan menjejakkan kaki ke Vietnam, pastikan Halong Bay tempat pertama yang akan Auda kunjungi. Pertunjukan ubah suai kereta anjuran Kelab Otomotif Pusat Belia kali ke-6 menarik tumpuan para penggemar kereta ubah suai di negara Brunei Darussalam. Pertunjukan berlangsung Ahad lalu di kawasan letak kereta Stadium Negara Sanal Bukit Brakas. Hadir Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Datin Paduka Hajah Adina binti Osman. Lebih 200 buah kereta yang diubah suai dengan kreatif dipamerkan semasa pertunjukan ini. Melaluinya, para penggemar kereta akan saling berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengubahsuaian kereta, sekaligus berpeluang menyaksikan pengubahsuaian kereta paling unik dan kreatif mengikut kategori. Dengan adanya acara seumpamanya yang memberi motivasi kepada para pemilik kereta lain untuk memelihara kereta mereka dan menjadikannya sebagai hobi pada masa lapang. Awal mesyuarat retreat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang berlangsung baru-baru ini di Kota Kinabalu Sabah berpendapat visi komuniti ASEAN pasca 2015 bakal melakar hala tuju ASEAN yang lebih cerah selain memperkukuhkan integrasi serantau. Pada mesyuarat tersebut, Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2015 berusaha ke arah melaksanakan garis tindakan sepenuhnya bagi ketiga-tiga pelan tindakan komuniti ASEAN di samping merealisasikan visi komuniti ASEAN pasca 2015. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.